والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ilmu yang memberikan manfaat, rezeki yang baik, dan kami bermohon kepadamu amalan yang diterima. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, malam ini adalah merupakan kuliah sulung bercadang untuk membawa satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Jauzi yang berjudul Talbisul Iblis. Saya sedang mencari terjemahan dalam bahasa Melayu dan dalam proses untuk mendapatkannya melalui kawan. InsyaAllah pada kuliah kita pada setiap Jumaat minggu yang kedua, kita akan bawa kuliah dengan kitab tersebut. Itu pun dia bukan terjemahan pure bahasa Melayu, dia terjemahan Indonesia yang tak berapa sangat keindoannya. Bolehlah tuan-tuan, keluaran terbitan daripada syarikat Darussunnah. Nama kitab itu ialah Talbisul Iblis. Artinya ialah belitan iblis, tipu daya iblis. Dikala kita banyak beribadah, kadang-kadang kita tertipu. Kita rasa yang Allah suka, walhal sebenarnya iblis telah memisahkan perasaan kita. Jadi ada baiknya di samping kita membaca kitab-kitab haraki, maka kita juga perlu membajahi dan menyuburkan jiwa kita agar menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, An Thawban qala, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi. Thawban menceritakan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai daripada salatnya, insarafa maksudnya berpaling ataupun pergi, telah selesai sesuatu. Insarafa, apabila Nabi telah selesai menunaikan salat, istaghfara salasan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan istighfar dengan 3 kali. Istighfar bukan sekadar minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi dalam masa yang sama ialah minta Allah tutup segala kesalahan dan keaiban kita. Istighfar. Sebab itu dalam Asmaul Husna ada nama Allah yang namanya Ghaffar. Ghaffar, Allah Maha memberikan keampunan dan Allah menutup segala kesilapan kesalahan kita. Andainya kesilapan yang kita lakukan Allah ampun, tetapi Allah buka keaiban, maka malu dan tak mampu untuk kita memandang khalayak dan tak mampu untuk kita keluar mendepani masyarakat. Tetapi apabila kita istighfar selepas salat, maka kita minta kepada Allah keampunan atas mana-mana kelompongan di dalam salat kita. Istighfar. Al-Imam Ibn Taymiyah, dia selalu istighfar kepada Allah dalam sehari. Seandainya dia berhadapan dengan masalah dan musibah dan dia minta pada Allah supaya keluar
keluarkan dia dan cari jalan keluar, dia istighfar 1000 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Macam imam kita tadi istighfar, maka kita pun istighfar, astaghfirullah. Kalau ia ada urusan pun, jangan tinggal istighfar. Kemudian Thauban menceritakan lagi, waqala, dan Nabi menyambung selepas istighfar itu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Dan Nabi menyambung, Allahumma antas salam, engkaulah yang as-salam. Ni mukadimah nak bincang apa perkataan as-salam. Wa minkas salam, dan daripada engkaulah segala kesejahteraan. Salam. Tabarak tazal jalali wal ikram, memberikan keberkatan. Jalal, Allah yang maha mulia, al-jalal. Wal ikram, Allah yang maha mulia. Jalal, Allah yang maha tinggi, dan Allah yang maha mulia. Maka ini adalah bacaan-bacaan yang Nabi sebut selepas sahaja menunaikan salat. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan sehingga akhir. Maka ada kalimah-kalimah yang kita perlu ambil tahu, di antaranya ialah perkataan salam. Maka apakah maksud salam? Sebagaimana yang disebut di dalam kitab Bada'iul Fawaid, Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan maksud perkataan salam daripada sudut bahasa, maksudnya selamat, maksudnya sejahtera. Kalau kita nak merujuk dengan makna yang luas lagi, kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, selamat daripada sebarang cacat cela, keaiban, dan juga selamat daripada kekurangan. Allah, dia selamat daripada sifat-sifat yang namanya kekurangan. Selagi namanya makhluk, maka ia terdedah dengan kekurangan. Satu orang kahwin, kemudian dia kata, suami aku ni subhanallah hebat, dan dia ni memang di antara orang yang sempurna. Tidak, tuan-tuan, selagi mana namanya manusia, dia tak sempurna. Dulu ada orang sebut, ish, artis ni cantik. Kemudian ada kawan dia balas, memanglah cantik kalau bentuk busuk. Kerana apa? Manusia, sifat kekurangan yang ada pada manusia dan makhluk. Tetapi dalam kitab Bada'iul Fawaid, perkataan as-salam membebaskan Allah Azza wa Jalla daripada segala kekurangan. Manakala Al-Imam Ibnu Katsir menambah lagi, Allah bukan sahaja bebas daripada sebarang kekurangan, tetapi Allah maha sempurna dan bebas daripada segala keaiban, sama ada daripada sudut zatnya, ataupun daripada sudut sifatnya, ataupun daripada sudut perbuatannya. Tidak ada apa-apa perbuatan yang boleh kita dakwa Allah ni zalim. Ustaz, saya dah berdoa pada Allah 3 tahun tapi tak diterima oleh Allah. Kenapa Ustaz? Allah ni zalim tak? Tak. Jawabnya Allah tak zalim. Kerana Allah akan memberi dengan kadar, dan Allah akan memberi bila mana telah bersedia kita menerima doa tersebut. Assalam. Sebab itu, tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, perkataan as-salam hanya layak untuk Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam syurga ada namanya Darussalam. Bukan sahaja Brunei Darussalam, tetapi ada
nama syurga namanya Dar As-Salam, kerana keselamatan dan tiadanya yang namanya keaiban dalam syurga tersebut. As-Salam. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu antara yang kita baca di dalam Quran, dan ini juga adalah ucapan Allah Azza wa Jalla kepada para penghuni syurga, iaitu ucapan salam. Salamun qawlan min Rabbir Rahim, yang selalu kita baca di dalam surah Yasin ayat 58. Salamun, ucapan salam, qawlan min Rabbir Rahim, satu ucapan daripada Tuhan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maksudnya, antara ucapan dan dialog Ahlul Jannah ialah salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi kalau kita nak menjadi sebahagian Ahlul Jannah, maka kita kena biasakan memberi salam. Dan memberi salam bukan hanya kepada orang yang kita kenal, termasuk juga dengan orang yang tidak kita kenal. Yang penting dia Muslim. Kita keluar daripada lift, ada orang tunggu, kita nak keluar, Assalamualaikum. Tak payah buat ramah sangat. Dia apa lah nak dia apa, tak kenal buat ramah. Dia tak jadi. Maka Assalamualaikum, demikian Allah rakamkan bagaimana para malaikat memberikan salam kepada penghuni syurga. Bukan sahaja Allah Azza wa Jalla, tetapi para malaikat memberikan salam kepada penghuninya. Lalu Allah rakamkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-24. Allah menyebut dan Allah merakamkan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Bima sabartum, dengan apa yang telah engkau sabarkan. Fa ni'ma uqbad-dar, sebaik-baik tempat kesudahan. Apa dia? Dalam syurga, bertemunya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat memberikan salam kepada Ahlul Jannah. Maka ucapan salam dia ada nilai pada setiap Muslim yang memberikan. Dan ucapan salam adalah lambang ukhuwah dan lambang saling doa mendoakan antara satu Muslim dengan Muslim yang lain. Maka beri salam. Sebab itu, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, apabila Abdullah bin Salam, dahulunya dia seorang Yahudi, apabila kali pertama Nabi memasuki kota Madinah ataupun Yathrib, perkataan pertama yang diucapkan oleh Perdana Menteri ataupun Tuan Presiden ketika itu ialah dengan beberapa ungkapan. Yang kesemua ungkapan ni, para ulama hadis membahaskan semuanya adalah merujuk kepada keamanan, kesejahteraan, iaitu salam. Kata Abdullah bin Salam, kali pertama aku melihat wajah Muhammad bin Abdullah, tidak ada tanda-tanda penipu di wajah. Rupanya tuan-tuan, pada wajah kita boleh kesan tipu ke tak? Kaki pelik ke tak? Pada wajah Nabi tidak ada tanda-tanda penipuan, dan di sana terdapat tanda-tanda kejujuran. Maka Abdullah bin Salam, satu orang ulama di kalangan Yahudi ketika itu, dia mendengar antara perkataan yang Nabi sebut, ucapan. Bila sudah ditabalkan menjadi presiden ataupun Perdana Menteri ataupun apa-apa sahaja, maka ada ucapan sulung. Maka ucapan sulung Nabi ialah, Ya ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul
arham wasallu wan nas niyam tadkhulul jannah bisalam. Kata Nabi, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Yang pertama ialah gambaran keamanan supaya di Madinah Al-Munawwarah yang ketika itu masyarakatnya majmuk, terdiri daripada orang Yahudi yang banyak pula sukunya, Bani Qunaiqah, Bani Quraizah, Bani Nadir, belum lagi di kalangan puak-puak yang lain hidup secara naksi-naksi dan kabilah ni. Maka Nabi menghamburkan yang pertama ucapan salam, sebarkan salam. Afshus salam, sebarkan salam. Maka tuan-tuan kena sebarkan salam. Ada orang kadang-kadang kerana berbeza maka dia kalihkan muka. Malas aku nengok muka dia, nengok aku ni. Yang ni tak bagus. Tuan-tuan tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu pasar Zil Majas di Madinah, ketika mana dia menyebarkan dakwah, dia menawarkan kalimah syahadah kepada setiap peniaga di pasar yang baginda jumpa. Dan setiap peniaga itu tidak menerima dakwah dan seruan Nabi. Bahkan ada seorang lelaki yang datang yang mengekori Nabi daripada belakang, yang buat sarkastik, yang buat tanda jangan dengar, gila. Tapi Nabi tak marah, Nabi tak maki dia dan Nabi tak hamun dia. Peristiwa itu dilihat oleh Rabi'ah Ad-Dili, yang kisah ini telah direkod ataupun telah dimuatkan dalam tulisan Dr. Wahid As-Sinjani di dalam bukunya yang bertajuk Fannut Ta'amul Ma'a Khairil Muslimin, kesenian berinteraksi dengan non-muslim. Apa yang berlaku? Yang berlaku ialah Rabi'ah Ad-Dili memeluk Islam. Sekalipun Abu Jahal yang melakukan demikian tidak memeluk Islam, tetapi anaknya Ikrimah di akhir-akhir hayat Nabi selepas Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, memeluk Islam. Kerana apa? Akhlak as-salam. Sebab itu tuan-tuan, marah macam mana pun kita, maka kita berikan salam dan tanda ukhuwah. Assalamualaikum. Dan sebahagian ulama memberikan beberapa pengertian dengan perkataan Assalamualaikum. Salah satunya ialah Assalamualaikum, nama Allah, moga ada keberkatan yang tercurah ke atasmu. Satu lagi yang biasa kita dengar, Assalamualaikum, kesejahteraan ke atasmu. Ada dua. Dua-dua ni maksudnya betul. Dan dua-dua ini tidak mungkin diucap dan dibalas ucapannya melainkan orang yang telah berlapang dada dan orang yang tinggi imannya dengan ucapan salam. Kata Nabi, afshus salam, maka sebarkan salam. Sebarkan salam. Kemudian Nabi menyebutkan lagi wa at'imut ta'am, dan berilah makan kepada orang-orang miskin, khususnya wa at'imut ta'am, berilah makan. Jadi tuan-tuan, berkenduri itu bagus. Yang lebih afdal ialah menjemput orang-orang di kalangan asnaf, termasuklah fakir dan miskin. Senaraikan tuan-tuan, tetamu-tetamu kita yang nak datang, yang kita letakkan VIP dalam senarai kita, bukan datuk, bukan datin sahaja, tetapi termasuk ialah orang-orang miskin, fuqara wal masakin, orang-orang miskin. Kerana memberikan makan adalah suatu sunnah yang besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dengan ringgit yang makin jatuh pun begitu. Ada orang kata ekonomi bertambah berkembang, tak tahu berkembang tak mana kita pun tak tahu. Orang makin risau, tak mampu nak sewa rumah, sewa bilik, duduk 7 orang beranak. Bukan sewa rumah tuan-tuan, sewa bilik. Anak-anak kecil bersekolah 4 orang. Selain daripada dapat rancangan makanan tambahan RMP, bila dia pergi solat di surau, di kawasan rumah tu tuan-tuan, nampaklah kemiskinannya. Maka ada satu hamba Allah, dia war-warkan dalam satu surau, yang surau ni pun ramai jugalah orang yang berada. Kita kena tolong keluarga ni. Apa jawab orang kaya? Ish, nak tolong buat apa? Dulu aku pun miskin, dia ni malas, tak payah tolong. Pandai-pandai lah usaha. Subhanallah. Hadirin, ramai ulama yang menyebut seandainya berlaku di taman perumahan atau qaryah jiran kita ada di kalangan orang yang memerlukan bantuan, sama ada dia miskin ataupun fakir, sebenarnya Allah telah mencampakkan keberkahan untuk kamu membantunya. Dan apabila membantu, maka Allah memberikan dan layak untuk mendapat keberkahan. Dan orang miskin yang ada di sekeliling kita bukan bebanan, tetapi Allah nak buka pintu syurga untuk kita. Hadirin mukminin, tidak usaha. Tadi baca dalam FB, antara yang disebut oleh PM ialah gaji minimal di Semenanjung 900. Untuk bajet 2016, maka ada orang mencadangkan kepada PM selaraskan gaji mereka yang berada di Sabah dan Sarawak, yang sekarang gaji minimal mereka ialah 800, maka tambahkan 100 lagi supaya selaras dengan orang Semenanjung. Di akhirnya dia tulis, ada tak cadangan yang lain? Dan saya pun tak naklah buka komen. Kalau buka komen tu tuan-tuan macam-macam. Maki ni tak tahu khabar. Orang marah Maki tu pun tak bagus tuan-tuan, tak selesai juga. Tetapi nak ceritanya tuan-tuan, dengan kadar kemiskinan di kalangan masyarakat yang berada di sekeliling kita bukan bebanan, tetapi sesuatu membuka keberkahan bagi kehidupan kita. Gaji 900 duduk di KL tuan-tuan tak boleh hidup. Ada satu kawan dia balik daripada KL mengajar dah 10-11 tahun. Dia minta 2-3 kali baru dapat tahun ni. Kali pertama dia dapat posting ke Kemunting ni, dapat satu sekolah tuan-tuan. Hari pertama perhimpunan. Hari pertama perhimpunan duduk tuan-tuan seronok. Dia kata aku senyum sendiri. Pasal apa? Dekat KL tak ada, tapi dekat kampung, dekat Kemunting ni nampak tupai lalu lari-lari dekat wire elektrik. Allah amannya, nampak kampus, nampak bukit. Daripada rumah nak ke sekolah bukanlah jauh sangat, 1,5 kilometer, tapi kadang-kadang boleh mencecah 1 jam perjalanan. Dalam 1 jam perjalanan Ustaz, dosa kering dapat maki. Orang lambat sikit, celaka semua dia ni, maki. Orang yang suka maki dia tak bagus tuan-tuan. Apa perkataan yang zahir keluar daripada lidahnya adalah menggambarkan jiwa. Allah, banyak dosa dia kata. Bila balik sini, bawa motor kapcai daripada rumah, masuk 7.40, 7.20 dah lagi sambil makan cucuk, bawa motor. 9 apa yang tak cukup, bertungkus-tungkus buat tuition dan sebagainya. Wa'imut ta'am, kata Nabi, ialah sebarkan dan juga kau berikan makan kepada orang-orang miskin, terutama. Kalau tuan-tuan tak buat di rumah,
kepada masjid kita, panggillah mana-mana orang gelandangan makan. Kita tak sama macam barat, tuan-tuan. Sebahagian NGO dan orang perseorangan setiap minggu mereka menyantuni orang-orang gelandangan. Kita tengok orang gelandangan tak ada nilai, kerana kita tidak ada sunnah wa aqimut ta'am, memberikan makan. Kita hanya memberi makan masa bila ada hari kematian. Masa tu kita, malam ni kita tak payah masalah, tak payah kena api canak. Pak Haji tu meninggal, kita beri 3 hari rumah dah. Ataupun ada kenduri doa selamat, terutamanya hampir-hampir nak Ramadan. Kira dalam 2 minggu sebelum Ramadan tu gantung. Kerana apa? Kenduri. Tetapi cara kita nak menjemput orang-orang miskin dan fuqara, kerana kita rasakan mereka ni datang ni kira menyusahkan. Datangnya mereka itu menjemput rezeki yang luas dan juga menjemput keberkahan daripada Allah Azza wa Jalla. Wa aqimut ta'am, yang kedua pun gambaran ulama hadis menyebut betapa Nabi ni luasnya dadanya membawa mesej keamanan kepada rakyat Madinah ketika itu. Dan kemudian Nabi menyebut di antara ucapannya ialah wasilul arham, dan sambunglah talian silaturahmi ataupun persaudaraan. Subhanallah, tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Bagaimana orang yang selalu mengunjungi masjid untuk solat 5 waktu, tiba-tiba dengan isu-isu yang remeh, kadang-kadang tidak bersemuka, bermasam muka, berpaling muka dan enggan untuk bertegur sapa. Hanya kerana daun di lamannya jatuh di laman kita, maka telah berlakulah tidak bertegur sehingga 2 ataupun 3 tahun. Kerana apa? Kerana tidak ada sunnah untuk menyambungkan silaturahim. Maka tuan-tuan, jiwa yang besar ialah terlebih dahulu kita menyambungkan silaturahmi. Di antara manfaat menyambung silaturahmi, antara gesaan dalam agama ialah apabila ibu dan ayahmu meninggal dunia, dengan siapa dia menyambung silaturahmi, maka hendaklah anak-anak menyambungnya supaya menjadi pahala yang berterusan kepada mak dan ayah yang duduk di dalam barzakh. Sambung satu rahim, tuan-tuan. Umat Islam, tuan-tuan, tidak mahu untuk mencipta permusuhan, tetapi untuk mencipta ukhuwah. Sebab itu dalam satu buku ada orang barat tulis bagaimana cara untuk membina persahabatan. Dan antara salah satu caranya ialah dengan berjabat tangan. Kalau kita dengan salam, Assalamualaikum, silaturahmi. Allahu Rabbi. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu dalam agama memberikan 3 hari tempoh bertenang kalau kita berlaku perselisihan. Aku marah sangat dia ni. Aku kata untuk tahun ni korban 10 ekor lembu. Dia gatai-gatai pergi bawa 13 bawa, tak tegur siapa. Akhirnya tuan-tuan hadirin mukminin, tak tegur ni sampai pada tahun depan. Allahu Rabbi, pasal apa? Musyarat pasal lembu tak jadi. Nak 12, nak 10. Agama memberikan tempoh sehingga 3 hari. Masuk hari yang ketiga, tuan-tuan, dia berlapang dada. Orang yang memulakan memberi salam dan orang yang memulakan, aku minta maaf lah, hari itu aku terlebih, tak tahu makan, aku minum, aku perkena ayat tongkat Ali terlebih kot, ayat janda. Aku jadi dia macam, aku minta maaf dengan hang. Dan jangan kita ego. Minta maaf. Sorry apa? Sorry nak lori lah.
La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada silaturahmi dalam diri. Maka ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, barulah hubungan antara jiwa dengan Tuhan. Setelah mana Nabi menanamkan hubungan di antara jiwa dengan manusia, yang keempat barulah hubungan antara jiwa dengan Tuhan. Maka Nabi menyebut ialah wasallu wan nas niyam, dan hendaklah kamu salat dalam keadaan manusia lain tidur, tahajud. Kenapa Nabi tak sebut tahajud yang pertama? Kerana nak uruskan penyelesaian dengan manusia. Ramai orang yang mampu bangun tahajud, tetapi dia tidak mampu untuk menjaga lidahnya daripada menyakiti hati orang. Ramai orang yang mampu berpuasa Isnin dan Khamis dan 3 hari di pertengahan bulan Islam, tetapi tuan-tuan, dia tidak mampu menjaga lidahnya daripada mengutuk, mengumpat, mencaci dan menghina. Maka yang terakhir Nabi menyebutkan supaya kita bangun di tengah malam dikala manusia lain sedang tidur. Dikala itu kita merintih dan bermohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah memberkati dan mengampunkan dosa kita. Kemudian kata Nabi, tadkhulul jannah bisalam, masuklah kalian ke syurga dengan sejahtera. Kalau kita ada 4 perkara dan 4 ciri ini, maka mudah-mudahan Allah meluaskan dan memudahkan pintu dan jalan kita menuju ke jannah. Sebab itu tuan-tuan, penting kita baca, dan saya, pada perkiraan saya, dengan kita membaca satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Jauzi yang namanya Talbisul Iblis, penting supaya kita tidak tertipu. Kalau nak kira banyak ilmu tuan-tuan, kalau saya tanya kepada tuan-tuan, siapakah golongan yang awal sekali Allah sumpat dalam neraka? A. Fir'aun, B. Abu Jahal, C. Abu Talib. Tuan-tuan nak jawab apa? Siapa golongan pertama yang Allah campakkan dalam api neraka? Tuan-tuan tentu akan jawab Fir'aun. Bukan tuan-tuan, bukan Fir'aun. Antara golongan yang pertama yang akan dicampakkan ke dalam api neraka ialah si syahid. Manakala yang kedua ialah orang yang rajin ceramah, orang yang rajin bersyarat, ulama, tok guru, ustaz, pensyarah, murabbi. Golongan kedua yang awal-awal Allah campakkan dalam neraka. Manakala golongan yang ketiga ialah orang yang rajin bagi derma. Ustaz, kalau gitu teman malas nak derma ustaz, buat habiskan berat je. Jangan, tunggu dulu tuan-tuan. Kenapa ketiga-tiga golongan ni Allah campakkan dalam neraka? Sebab apa tuan-tuan? Nak kaitkan terutamanya kepada golongan guru, mereka yang selalu berdepan dengan khalayak dan anak murid. Maka Nabi memberikan ingatan, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu rasa diri kamu itu bersih. Sebab ada orang bila dia berceramah tuan-tuan, dia rasa dia seorang ahli syurga yang duduk ahli neraka. Bila jemaah balik, jemaah tidur, tuan-tuan letak tangan di atas dahi, kemudian dia kata, ish, aku ni kira ahli neraka, ustaz tu seorang syurga. Maka Nabi memberikan amaran, jangan kamu menganggap diri kamu bersih. Wallahu a'lamu, Allah lebih tahu man birrikum, siapa yang lebih baik daripada kamu. Boleh jadi orang yang duduk ni lebih baik daripada orang yang rajin bercakap di depan. Sebab itu golongan yang kedua yang akan awal dicampak dalam neraka kerana tidak ada perkataan salam, tidak selamat,
lidahnya daripada menyakiti hati orang atas nama agama, maka golongan guru ataupun si pensyarah yang awal-awal dihumbankan Allah di dalam api neraka. Maka hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Allah tanya kepada golongan-golongan ini. Allah tanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang telah kamu buat dalam dunia ni? Yang guru, yang ustaz, yang ulama, yang pensyarah, dia akan kata apa? Ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu dan aku mengajar ilmu. Wa qara'tul Qur'an wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku baca Quran kerana aku bagi dalil Quran, aku bagi dalil hadis, semuanya kerana. Tapi aku jawab Allah Azza wa Jalla, jawab Allah Azza wa Jalla, kazzabta, kau bohong. Tuan-tuan, kalaulah yang cakap bohong pada kita ni kawan kita, kita boleh berasa hati cari kawan lain. Tetapi yang menyebut perkataan bohong adalah Allah Azza wa Jalla, Al-Khabir, yang tahu luar dalam kita. Allah menyebut kazzabta, kau bohong. Maka berhati-hati kepada mereka yang selalu bercakap di khalayak ramai. Maka apa jadi kepadanya? Maka Allah menyambung, ta'allamtal ilma liyaqal alimun. Engkau mengajar, engkau belajar hanya untuk disebut sebagai orang alim. Ish, dia tu hebat. Dia kalau ceramah 3 jam, aku tak berasa macam 30 minit. Bagus dia. Lepas orang puji, tuan-tuan, bersalah kalau kira orang tak cium tangan dia, ada kecil hati. Kok mana hang kena cium tanganku? Allah. Kalau dia pergi mana-mana majlis, orang tak beri kehormatan kepadanya, dia berasa hati. Maka awas kepada golongan guru, kepada golongan pensyarah, supaya dia menjaga amanah ilmu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu, tuan-tuan, ada kawan dia mengusik. Dia kata, orang yang paling berjaya nak bisnes ialah penceramah di masjid. Dia bisnes apa sahaja, tuan-tuan, laku. Kerana selepas 40 minit dia berceramah, 10 minit dia akan peruntukkan untuk promosi produk yang dia bawa. Kira hang boleh tak bawa produk aku? Kopi sunnah. Nabi tak pernah minum kopi. Macam mana ada sunnah dengan kopi? Dan ada orang dakwa, wallahu alam siapa, tapi ada kawan bagi tahu, dia pun tak bagi tahu nama, dia pun menjaga aib. Ada di KL orang jual minyak wangi, dan minyak wangi itu didakwa telah direndam dengan rambut Nabi. Maka berebut orang beli. Patut harga sebotol minyak wangi RM10 boleh mencecah RM35 hanya kerana pendakwaan telah direndam dengan rambut Nabi. Punya laku, tuan-tuan, Pak Ustaz juga ada. Ada kawan, tuan-tuan, PKL, dia hanya bawa asam keping, tuan-tuan. Dia kata asam keping ni daripada orang-orang miskin, anak-anak yatim, saya tak letak harga. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan ambil berapa yang tuan-tuan bagi, silakan. Orang tak bagi RM5, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang, sebungkus asam keping orang bagi RM50, tuan-tuan. Punya laku, cakap Ustaz. Maka golongan agama jangan mengambil kesempatan keberadaan dia di hadapan khalayak. Kerana apa? Kerana kita bimbang akan dicampakkan yang kedua golongan itu ialah orang yang bercakap tentang ilmu tetapi dia tidak amanah, tersembunyi dalam hatinya udang di sebalik mi di Kuala Sepetang, dia nakkan digelar sebagai guru ataupun alim. Maka hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, maka ucaplah dengan ucapan salam. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, la tadkhulul jannah
gereja mempromosi love and care. Tiba-tiba orang yang datang masjid dia susah nak senyum. Orang yang rajin ceramah, bila orang bagi salam, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Senyumlah sikit Ustaz. Waalaikumsalam. Orang yang duduk di gereja, tuan-tuan, bila mana orang mendatangi gereja, dia duduk di depan dan dia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, silakan, silakan. Budak-budak yang datang diberikan gula-gula. Kita budak-budak yang datang masjid cekap pinggang. Duduk belakang kan? Senyap. Karena bapa kamu bertabur sekali. La ilaha illallah. Di mana salam dan di mana kasih sayang di antara kita. Sebab itu hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, tidaklah beriman melainkan dia saling berkasih sayang. Kemudian kata Nabi, awala adullukum ala syai'in, mahukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu, idza fa'altumu, apabila kamu buat benda ni, tahabbtum, kamu akan berkasih sayang. Nah, apa dia? Kata Nabi, afshus salam bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kamu. Dalam riwayat hadis yang lain ialah saling berikan hadiah, maka akan subur kasih sayang dalam diri. Allah Rabbi, agak-agak tuan-tuan, bila kali terakhir tuan-tuan bagi hadiah kepada isteri sepenuh hari jadi? Allah Ustaz, dah 5 tahun tuan-tuan terlupa. Yang si isteri bila memberikan hadiah sepenuh ulang tahun perkahwinan, tahu Ustaz, awak kahwin bila baru dah lupa. Biasa orang perempuan dia tak lupa tuan-tuan, yang lupa orang lelaki, buat lupa. Abang tak ingat hari ni? Abang tak ingat? Tak, hari ni. Abang dia cubit. Sepenuh perkahwinan kita, aku hadiah. Di antara riwayat yang lain disebut sebagai saling memberi hadiah dan dia akan menyuburkan kasih sayang. Maka hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, antara perkara di dalam Islam dan Islam memberikan rahmat kepada semua ialah dengan perkataan rahmat dan juga perkataan salam. Maka sebab itu tuan-tuan, di antara buku-buku yang baik yang saya nak syorkan kepada tuan-tuan untuk membacanya ialah, sebagaimana yang saya sebut tadi, ialah Fannut Ta'amul Ma'a Ghairil Muslimin, kesenian berinteraksi dengan non-Muslim. Di antara juga yang baru dibentangkan oleh Dr. Al-Arifi di Kuala Lumpur baru ni ialah Fannut Ta'amul Ma'an Nas, bagaimana kesenian bercakap, berinteraksi dengan manusia. Kerana apa? Kerana ada lambang yang namanya kesejahteraan pada diri dan lambang kesejahteraan yang ada kelapangan kepada jiwa. Sebab itu hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan tengok orang yang ada sunnah salam, lapang dada dan suka kepada keamanan, di antara ulama besar dunia, tuan-tuan boleh lihat Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Karangan-karangan dan tulisan-tulisannya merujuk kepada bagaimana nak mendekatkan ideologi dan kefahaman kita, mereka yang cenderung kepada satu-satu mazhab. Tuan-tuan akan lihat bagaimana kayanya fikrahnya, supaya yang ada didahulukan adalah Islam dan salam, bukannya yang didahulukan adalah emosi yang bersarang dalam hati dan dada kita. Sebab itu hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, maka kita kena bersaing dengan Muslim yang berada di barat, kerana mereka menganjurkan kesejahteraan. Maka mereka tanpa disuruh membawa risalah-risalah kecil pada setiap minggu, hari Ahad.
dikala manusia ramai ke gereja, maka individu Muslim atau NGO di barat ni tuan-tuan menyebarkan risalah-risalah menyebut bahawa rahmatnya Islam. Tetapi kalau kita pergi kebanyakan negara umat Islam, non-Muslim akan tengok tak rahmat Islam. Pasal apa? Pasal mudah buka tingkap kereta, pergi ludah kat jalan, tak rahmat, tak salam, tak selamat orang daripada keadaan ni. Subhanallah, hadirin, berbondong-bondong manusia di barat memeluk Islam kerana melihat kesejahteraan Islam. Maka kita menjadi sebahagian duta kepada Islam. Dan di antara duta itu tidak lain dan tidak bukan yang namanya ialah akhlak. Akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak Nabi diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak dan kemuliaan akhlak. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, malam ini adalah sebagai mukadimah. Jadi insya-Allah pada kuliah yang kedua dan seterusnya kita lebih tersusun kerana kita ada silibus yang kita target untuk habis paling tidak untuk satu kuliah, satu topik kita habiskan. Dan buku Talbisul Iblis ni tuan-tuan, dia bukan cerita macam Tamal Jalis bertemu dengan jin tuan-tuan. Sebab tuan-tuan dengan iblis, ini buku Tamal Jalis ke ni? Bukan. Dia buku satu karangan daripada Al-Imam Ibn Jauzi. Dia bukan Ibn Qayyim Al-Jauzi, dia Ibn Jauzi. Ibn Jauzi ni 200 tahun awal daripada Imam Ibn Qayyim. Dia meninggal dunia baru datang Imam Ibn Qayyim, kemudian dia meninggal dunia. Perbahasannya cukup menarik kerana kita tak ada masa untuk menuding. Ni dia salah ni. Kerana ketika kita membaca buku dan tulisan dia yang penuh dengan kaya dengan rohani tuan-tuan, kita akan menuding benda ni aku yang buat dan aku kena perbetulkan dia. Masalah kita tuan-tuan, kita suka tuding dan mencuit mulut. Dura Allah, kerana neraka tu, udah neraka saja. Jangan tuan-tuan, urusan neraka syurga ni milik Allah. Sebab itu ini belitan-belitan syaitan. Sebab kita rasa kita bagus, puasa, tahajud, sedekah, solat tak tinggal di masjid, kita rasa kita ni ahli syurga firdaus. Kita bimbang kita dalam belitan-belitan syaitan. Maka mengambil kira daripada harakinya kita, maka perlu kita melunakkan jiwa kita supaya dalam masa yang sama kita menjadi hamba Allah dan dalam masa yang sama kita menjadi amilin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nanti tuan-tuan, saya sedang menunggu kawan saya post buku. Nanti bulan depan kita akan bawa. Saya akan bawa lah buku tu. Biasanya ceramah mana-mana masjid, tuan-tuan dengar je. Itu standard lah tuan-tuan hari ni dia dengar je. Sebab guru tu kena bawa buku, anak murid dia dengar. Okey, I tahu benda ni. Cik tahu saya. Pelik kan? Ada kawan dia berkuliah. Itulah kuliah sulung dia, itulah kuliah pertama dia dan itulah kuliah terakhir dia. Dia bila mana dia berkuliah, habis tu orang ada jawatan kuasa jumpa. Syekh, kami tak mau kuliah ustaz. Pasal apa ustaz nampak pelik? Pelik punya mana? Kawan ni tuan-tuan, bila dia mengajar bab fiqah, dia luaskan pemikiran. Dia buka antaranya karangan Dr. Wahbah Zuhairi tentang mazhab-mazhab yang selain daripada Imam Syafi'i sebagai informasi tambahan. Jadi orang tak mau terima. Dia kata, ustaz pelik. Kalau ustaz sesat kami tak mau. Tak mau ustaz tu dah. Dia lebih pandai ni. Kawan tu mengaji sampai 8 tahun di Yaman. Sampai master nak buat PhD dalam bidang fiqh.
Hak dia ni mengaji pun tak. Hak dia sesat orang. Bahaya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita kena merendahkan diri. Dan kita jangan berada dalam kejumudan. Kalau kita tak melihat luasnya faith, maka berlakulah di sebahagian shopping mall, pergi basuh semua troli. Kan menyusahkan. Allah Rabbi, itu tak apa, itu mengaji faith, itu bab lain. Yang kita nak tekankan pada Jumaat minggu kedua ialah bagaimana nak melunakkan hati. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.